Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di hari ketiga di Damaskus, kami berancang untuk pergi ke perkuburan Babu Saghir. Di Babu Saghir ni banyak kubur-kubur para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Abdullah ibnu Maktum, Ubaid bin Ka'ab, Bilal bin Rabah, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan juga banyak lagi lah. Dan di sini juga terletaknya makam dan juga kubur Ahlul Bait, iaitu keluarga Rasulullah SAW. Kami pun berjalan keluar daripada bandar lama Damaskus menuju ke salah satu pintu lama, iaitu Babu Saghir. Perjalanan ke Babu Saghir ni memang aman damai lah. Kita orang tak ada pun tengok macam kesan-kesan perang ke apa ke. Penduduk tempatan memang aman damai melakukan aktiviti harian diorang. Diorang tengah berniaga apa semua kan. Sewaktu dalam perjalanan tu, kami terjumpa makam Syekh Muhammad Al-Bahlul. Beliau adalah seorang ulama dan juga hakim pada zaman pemerintahan Harun Ar-Rashid. Jadi kalau kat Malaysia ni kita cakap bahlul ni maksudnya macam bodoh, bangang, benda-benda yang perkara yang tak baik lah kepada seorang tu. Tapi hakikatnya bahlul tu adalah seorang ulama, seorang hakim yang disegani lah pada zaman tu. Tak lama kemudian kami pun sampai di perkuburan Babu Saghir. Jadi Babu Saghir memang luas lah, memang dia macam ada bentuk bukit sikit. Dan daripada jauh korang akan tengok ada macam kubah-kubah warna hijau. Jadi kubah-kubah warna hijau ni adalah makam-makam Ahlul Bait. Aku pun follow lah, macam ada orang datang ziarah, aku just ikut je dia orang pergi mana kan. Tempat pertama yang kami sampai waktu tu adalah di makam Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Jadi bila aku tengok betul-betul orang-orang yang datang ziarah ni, tengok cara pakaian diorang, aku rasa dia orang ni adalah orang Syiah lah. Dan mereka ni memang pergi ke kawasan kubah-kubah hijau ni. Maknanya dia orang hanya ziarah Ahlul Bait. Yang makam sahabat Nabi memang dia orang tak pergi ziarah lah. Kemudian kami sambung pergi ke makam Fatimah As-Sughra binti Husain. Ini adalah anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kami pun sebenarnya nak carilah makam sahabat Nabi ni, tapi dia tak ada macam proper signage. Waktu tu pun kita orang tak ada guide apa semua kan. Kita orang cuba jugalah cari. Macam ada jugalah ada sebahagian makam tu dia ada tulis. Khat dia tu aku tak faham lah. Aku boleh baca kalau yang tulisan ni macam resam Osmani tu, tapi kalau macam pelik-pelik sikit tu aku tak reti nak baca. Dia punya sambungan huruf tu tak dapat agak lah. Jadi penyudahnya kami just macam baca doa, sedekahkan Al-Fatihah dekat tengah-tengah kawasan perkuburan tu. Kemudian ada satu bangunan yang besar dan dalam ni ada makam Ummi Kalsum binti Ali dan juga Sakinah binti Husain. Dan dalam ni memang penuh lah orang-orang Syiah yang tadi aku jumpa tu. Memang dia orang macam berkampung lah dekat sini. Kemudian kami pun keluar daripada perkuburan. Nampak yang kumpulan orang-orang Syiah ni pergi ke satu tempat di seberang jalan. Dekat pintu masuk tu dia tulis Ru'us Syuhada Al-Karbala. Maksud dia adalah pemakaman mangsa-mangsa ataupun kepala-kepala yang telah dipancung waktu perang di Karbala tu. Jadi bila masuk ke dalam ada semacam satu makam lah. Tu dia ada tulis lah banyak nama-nama yang telah syahid, telah terkorban waktu perang tu. Kalau orang-orang Syiah memang tak suka lah kubur Muawiyah ni dengan keluarga dia. Dia orang macam Muawiyah ni adalah pembunuh kepada Imam Hussein dan juga tentera dia lah. Dan kebanyakan mereka yang terkorban dan syahid waktu peperangan di Karbala ni adalah Ahlul Bait dan juga para pengikut setia Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Menghampiri tengah hari kami pulang semula ke bandar lama Damaskus. Waktu tu nak masuk Zuhur, kami pun terus pergi ke Masjid Umawi. Sebelum sembahyang tu sempatlah ziarah lagi makam Nabi Yahya alaihissalam. Dekat dengan makam Nabi Yahya alaihissalam ni ada satu macam tempat ni, monumen lah. Dia katakan dekat sini
Nabi Yahya AS telah membaptis Nabi Isa AS. Jadi kalau orang Kristian dia percaya pasal pembaptisan ni lah. Orang Kristian dipanggil Nabi Yahya ialah John the Baptist. Sebab tu ada pernah sekali, tahun berapa aku tak ingat, ada seorang Pope yang datang ke Masjid Umawi ni untuk ziarah tempat ni lah, tempat pembaptisan Nabi Isa ni. Jadi itulah antara sejarah pertama seorang Pope datang ke masjid. Maknanya sebelum ni tak pernah lagi lah Pope datang ke masjid. Dan sebab itulah Masjid Umawi dikatakan tempat yang keempat terpenting atau masjid yang keempat terpenting kepada umat Islam, kerana di sinilah terletaknya jasad-jasad penting, makam Nabi Yahya AS, makam Saidina Husain radhiyallahu anhu, makam Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga di sini dikatakan akan turunnya Nabi Isa AS pada akhir zaman nanti. Memang umat Islam disarankanlah untuk menziarahi tempat ini, kerana ia adalah tempat penting pada akhir zaman. Jadi kami jumpa makam Abu Darda ni semalam lagi. Memang senang nak jumpa dekat bahagian belakang Sauk Hamidiah. Dia ada dekat bahagian tembok Damaskus. Semalam kami dah pergi tapi tak buka. Hari ni kami pergi pun memang tak buka. Jadi kami beranggapan bahawa masjid ni memang jarang dibuka lah pada waktu sekarang ni. Kami makan tengah hari kebab je, kemudian sambung untuk cari makam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi cari-mencari, tanyalah pakcik-pakcik dekat bazar ni. Ada yang macam tahu tapi tak tahu kat mana, ada yang macam tak boleh dengar lah apalah kan. Tapi itulah, kalau orang Islam tak kenal Abu Hurairah kan. Waktu korang masuk Sauk Hamidiah tu, di pintu masuk, dia di sebelah kanan, tak jauh lah, dalam macam 100 meter daripada pintu masuk. Sebelah kanan, lepas tu di hujung dalam tu. Jadi dalam tu ada macam surau kecil, bolehlah semayang kat situ. Jadi makam ni hanyalah untuk ziarah. Dikatakan jasad sebenar Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah tanam di perkuburan Baqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni memang sangat terkenal lah. Dia adalah perawi hadis. Dan aku rasa semua kita pun banyak mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kami kemudian berjumpa dengan Hussein daripada Couchsurfing. Dia ajak kami untuk jumpa dekat bahagian bazar lah. Kami pergi ke kedai Pakcik Hussein ni lah. Jadi ada aiskrim, makan aiskrim free lah. Dan dia cakap dia ni memang orang Syiah lah. Dia belajar di Tabriz, Iran. Kemudian dia cerita pasal kedai Pakcik dia ni. Kawasan bandar lama Damaskus ni sebenarnya kita tak boleh nak gali, kena dapatkan approval daripada kerajaan dulu lah. Kenapa? Sebab banyak harta karun, banyak tinggalan-tinggalan sejarah daripada zaman-zaman yang terdahulu. Pakcik dia waktu dia renovate kedai ni, lama lah, banyak tahun yang dulu, dia gali sikit dah dalam sekaki je, itu pun dah terjumpa macam cok moho zaman Uthmaniyah. Memang sebenarnya banyaklah tinggalan-tinggalan sejarah ni, sebab Damaskus ni adalah tempat atau bandar yang tertua didiami oleh manusia yang pernah direkodkan dalam sejarah. Kami kemudian jumpa Nina sebab orang yang daripada Malaysia nak masuk semalam tu dah berjaya sampai ke Damaskus. Dia bawa jugalah kawan dia yang Ahmad, yang nombor tak dapat call tu waktu dekat immigration. Dan mereka dua ni adalah ateis. Dan aku jumpalah Minah daripada Malaysia ni, nama dia Atirah. Dia ni belajar dekat UK lah. Dan dia ceritalah macam mana perjalanan dia apa semua kan. Dia kata senang je, tapi ada seorang mamat tu, mamat US, yang tersangkut lah. Dia siap dapat 3 bulan lagi, 3 bulan free visa untuk. Yang kami ni tunggang langgang kena tunggu lama, dapat 2 minggu je. Kami juga banyak bersembang dengan dia lah, tanya macam tips-tips dekat Beirut, dekat Lubnan, sebab lepas ni kami pun nak ke Lubnan juga. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.